Okey. Teruskan kelas kita untuk soalan ni. Untuk penanggulan logik. So kalau ada yang masuk ni kita cuba acceptkan lah. Okey. So nombor 1. Persamaan kuadratik mempunyai dua punca. Okey. Semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca. Macam mana ayat kita nak menyangkal ayat semua penyataan kuadratik mempunyai dua punca. Okey. So persamaan kuadratik, kita tulis persamaan kuadratik ni mempunyai dua, satu atau tiada punca. Dua, satu atau tiada punca. Kita ada persamaan kuadratik, kita ada dua condition kan? Tiga condition. Tiga keadaan. Satu, dua punca berbeza. Okey, dua punca berbeza. Lepas tu yang kedua kita ada satu punca. Satu punca saja. Okey, yang ketiga kita boleh ada tiada punca. Tiada punca. So persamaan kuadratik mempunyai dua, satu atau tiga tiada punca. So maka pernyataan itu adalah palsu. So pernyataan palsu. Okey, pernyataan ini adalah pernyataan palsu. Okey. Yang kedua, X lebih besar daripada negatif 3, maka X lebih besar daripada negatif 5. Okey, so jika X besar. So jika katakan kita buat yang mana 9. Okey. Negatif 6 boleh. Negatif 6 boleh. So kita buat macam ni. Negatif 6 lebih besar daripada negatif 7. Tetapi negatif 6 bukan lebih besar daripada negatif 5. Okey. So statement ni adalah palsu. Okey. Kalau dia buat negatif 6 lebih besar dari negatif 7. Ya, betul. Tetapi negatif 6 kurang daripada negatif 5. So statement itu adalah palsu juga. Maka pernyataan itu adalah pernyataan palsu. Okey, kita tengok ayat dia. Macam ni kita nak menyangkal. Menyangkal dakwaan sama ada benda tu betul ataupun tidak. Okey. Baik, kita pergi kepada hujah. Ya, hujah macam ni. Hujah macam ni. Hujah tekan ni kan? Okey. Sebelum kita pergi kepada hujah instruktif dengan didaktif, kita pergi kepada hujah yang bentuk premis ni dulu. Okey. So kita ada 3 bentuk hujah. Okey, yang bentuk pertama, contohnya kat sini dia bagi premis pertama. Okey, premis pertama dia bagi semua A ialah B. Okey. Premis kedua akan jadi C ialah A. Kesimpulan dia akan jadi C ialah B. So untuk bentuk pertama dia mesti start dengan kalau ada semua, maksudnya dia dah masuk. Kalau semua dalam bentuk pertama tu maksudnya dia adalah premis pertama lah ataupun bentuk pertama lah. Okey, kalau bentuk kedua pula, jika P maka Q, so makanya premis kedua akan jadi P adalah benar, kesimpulannya Q adalah benar. Okey, bentuk ketiga, jika P maka Q juga, tapi premis kedua dia cakap Q ni bukan Q adalah benar. So dia menafikan statement Q tadi. Dan dia cakap premis kedua dia bagi Q. Yang bentuk kedua, premis kedua dia bagi P.
Dia terbalik. Okay, kesimpulan dia pun terbalik jugalah. So kalau bentuk kedua, Q jadi kesimpulan. Bentuk ketiga, P pula jadi kesimpulan dia. Okay, bukan P adalah benar. Okay, hujah ni biasanya akan tertakut lah. Student akan pening balik kat sini. Okay. So kita kena ni just nak tengok lah sama ada ni bentuk satu ataupun bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Okay. Kita kata hujah dia tu tentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah beri sebab anda. Okay. Semua ni sah dan munasabah kerana premis dan kesimpulan telah benar. Okay. So kita tengok sini. So semua poligon mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Okey. So pertama juga semua poligon mempunyai poligon ni. Okey. So premis kedua juga ABCD ialah sebuah poligon. So ABCD sebuah poligon. Okey. Semua poligon mempunyai, so kesimpulan dia ABCD E mempunyai sisi yang sama panjang, mempunyai sisi yang sama besar, sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar. Okey, so dia still sah tapi penyataan dia palsu. Okey, penyataan dia palsu. Okey, sebuah poligon betul, semua poligon mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman. Dia poligon apa yang mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar? Itu dinamakan sebagai poligon sekata. Tapi dia tak kata poligon sekata, dia kata poligon. Semua poligon. So poligon sekata atau poligon tak sekata pun dibantai masuk dalam tu. So salahlah statementnya. Okay. Dia mempunyai sisi yang sama panjang. Sisi jawapannya adalah poligon sekata. Kita fokuskan kepada poligon sekata. So jawapan dia salah. So sah tapi penyataan dia palsu. Tapi dia tidak munasabah. Dia tidak munasabah. Okey. Tidak salah. Tidak sah dan tidak munasabah. Cuba dah sikit. So nombor satu salah, jawapan dia tidak sah dan tidak munasabah. Okey. Tidak sah dan tidak munasabah. Tidak sah dan tidak munasabah. Okey. Okey, premis pertama dia bagi kat situ semua nombor perdana mempunyai dua faktor saja. Okey, betul? So premis pertama dah betul. Okey. Premis pertama dah betul. Premis kedua dia bagi 31 adalah nombor perdana. 31 ialah nombor perdana. Okey. So 31 adalah nombor perdana. Yes, betul. 31 adalah nombor perdana. Dah. Kesimpulan dia 31 mempunyai dua faktor saja. Okey, betul. So bila kesimpulan dan premis dan kesimpulannya adalah benar, maka semua statementnya adalah benar, sah dan munasabah. Okey, kenapa cikgu cakap yang tadi tak sah? Okey, semua poligon dia kena poligon sekata. Sekata. Tak ada ayat sekata ni. So dia dah salah. Di sini poligon betul lah. Ni pun dia betul kalau dia cakap dia 80 betul, tapi dia cakap kalau satu premis dia salah. So tidak sah dan tidak munasabah. Ayat dia ke macam tu. Tidak sah dan tidak munasabah. Okey, premis ketiga. Semua faktor bagi 25 ialah nombor ganjil. Kita tengok faktor bagi 25. Faktor bagi 25 adalah 1 darab 25, 2 darab dengan tak boleh, 3 tak boleh, 4 boleh, 5 darab 5. Okey, dia adalah nombor ganjil. Okey, so premis pertama ni betul. Okey, premis pertama semua faktor bagi 25 adalah nombor ganjil. Betul. P ialah faktor
bagi 25. P ialah faktor bagi 25. P ialah nombor ganjil. Okey. So ini pun betul, ini pun betul. So statement dia adalah sah dan munasabah. Okey. Munasabah. Okey, sah dan munasabah. Okey, nombor 4. Premis pertama dia bagi semua segi 4 sama ialah segi 4 tepat. Sebuah segi, semua segi 4 sama ialah segi 4 tepat. Confirm salah. Segi 4 sama tak, bukan segi 4 tepat. Segi 4 saiz dia tak sama. Segi 4 sama saiz. Sama panjang. So ABCD ialah sebuah segi 4 tepat. ABCD ialah sebuah segi 4 sama. So statement ni boleh kaya betul, betul tapi atas dia salah. So jawapan dia tidak sah dan tidak munasabah. Okey, munasabah. Okey. Boleh? Ni, cuba nak dengar chat daripada kamu. Boleh faham tak yang ni? Untuk sah dan munasabah ni? Aina? Ainis? Amirul? So far okey? So far okey? Boleh? Okey, Aina cakap boleh. Okey, kita teruskan. So, faham Okey, tentukan keesahan atau tentukan keesahan satu hujah deduktif dan seterusnya tentukan sama ada hujah itu sah ataupun munasabah tidak. Jadi apa dia suruh minta? Untuk semua. Okey, soalan nombor 1 dia bagi contohlah, kita tengok contoh dulu. Jika sudut A ialah sudut tegak, okey, maka sudut A ialah 90 darjah. So, premis kedua akan jadi sudut A ialah sudut tegak. Kesimpulannya A ialah sama dengan 90 darjah. Okey, so sah dan munasabah lah. Valid and sound. Munasabah. So, premis pertama dia bagi jika NP ataupun bilangan set P adalah sama dengan M, maka set P mempunyai 2 kuasa M. 2 kuasa M. Okey, kalau set P kita ada, kita dah keluar dah. So kalau kita ada 2 unsur, so 2 kuasa 2, so bilangan subset adalah 2 kuasa 2. So ni statement yang ni betul lah, subset 2 kuasa 2. Okey. So premis kedua, NP sama dengan M. So kesimpulannya set P mempunyai 2 kuasa M subset. Okey. So statement ni betul. Ni bilangan P sama dengan M. So ni sama betul. So ini sah. Sah dan munasabah. Okey. Okey, membenarkan dah pukul 10.30. Okey. Cikgu tak nak ambil masa awak panjang. Okey. Cikgu nak minta awak buat homework muka surat 43 dan yes, 43 saja. Okey. Yang tadi sebelum tadi kita ada homework muka surat 43. Cikgu nak awak buat muka surat homework muka surat 43. Nanti hantar dalam WhatsApp secara personal. Okey. Kita buat homework. Satu soalan satu hari pun dah cukup. Benda ni simple je. Dalam 5 soalan sekejap je. Lepas satu kelas dah siap lah. Dah boleh hantar ke cikgu. Cikgu dah boleh tanda. Okey. So nanti kita sambung lagi kelas kita pada kurang hari minggu depan, hari yang sama, pada hari yang sama. Okey, depan cikgu akan gunakan Zoom lah. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf sebab tadi cikgu cuba nak cuba guna Microsoft Teams tapi sebab dia ada problem tadi, awak tak dapat chat dengan cikgu, tak boleh bersua muka, tak boleh apa? Maksudnya cikgu tak dapat feedback daripada awak. Okey,
tak dapat, so kita tukar pada Zoom. Okey, Aina, Amirul, yang terakhir, saya minta maaf. Kita teruskan, betul kita sambung kelas kita. Jadi kita tamatkan kelas kita ni dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.